Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diraikan Ustaz Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid selaku penceramah bagi program PKL Tajhiz Jenazah. Cik Amalina Putri binti Abdul Ghani, penasihat projek Surau Al-Ikhwan, Kolej Kediaman Tun Said Zahiruddin, Merangkap Batu Ngurus Kolej. Pengarah projek PKL Tajhiz Jenazah, Saudara Muhammad Khairul Azim bin Muhammad Azmi. Barisan Jawatan Kuasa Tindakan Kolej Kediaman Tun Said Zahiruddin, ahli jawatan kuasa program serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, jutaan kesyukuran dipanjatkan ke hadirat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berhimpun dalam Dewan Sri Tanjung Nan Indah ini bagi menjayakan program kita pada pagi ini, iaitu PKL Tajhiz Jenazah anjuran Projek Surau Al-Ikhwan. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. Jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Justru marilah sama-sama kita menadah tangan dan mengaminkan bacaan doa bagi memohon keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, saya mempersilakan Saudara Muhammad Anas bin Amin untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya pada hari yang penuh barakah ini kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesyukuran kami dalam menjayakan PKL Tajhiz Jenazah pada 1 Zulkaidah tahun 1444 Hijrah. Justru dengan itu, ya Allah, Kau rahmatilah majlis ini, berkatilah ia, kurniakanlah kepada kami kefahaman ilmu, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah. Semoga dengannya kami dapat menghayati dan mengamalkan apa yang kami pelajari. Ya Allah, ya Malik, ya Qudus, kami menadah tangan memohon restu, kurniakanlah kepada kami iman yang sempurna, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh, usia yang berkat, doa yang mustajab, kesihatan yang berterusan, serta keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Syakur, ya Fattar, kami memohon agar satukan dan teguhkanlah hati-hati kami, siramilah hati kami dengan cahaya ketakwaan, jadikanlah kami di bawah lindungan-Mu. Kami memohon kesejahteraan dan kebahagiaan berkekalan bagi kami di dunia dan di akhirat. Sungguhkanlah sifat-sifat yang mulia di dalam jiwa-jiwa kami, dengan sentiasa merasa redha di atas nikmat dan rahmat yang telah dikurniakan kepada kami. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, hindarilah diri kami dari sifat-sifat mazmumah, dan dekatkanlah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la madhulan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah himpunan kami ini sebagai satu himpunan yang dirahmati, dan pemisahan kami pula selepas ini sebagai satu pemisahan yang diberkati dan dilindungi. Ya Allah, memudahkanlah urusan kami dalam menuntut ilmu, jauhkanlah kami dari segala bala bencana dan apa-apa yang menjauhi kami dari rahmat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Anas
Ilyas atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Untuk makluman para hadirin, bengkel tahjiz jenazah ini merupakan program di bawah jawatan kuasa perkembangan kerohanian dan perpaduan yang diadakan untuk memberikan kesedaran kepada semua peserta tentang kepentingan mempelajari ilmu pengurusan jenazah. Antara objektif bengkel tahjiz jenazah ialah memberikan pendedahan kepada semua peserta Islam mengenai cara pengurusan jenazah, melahirkan peserta yang mampu melaksanakan tugasan fardu kifayah dalam kalangan masyarakat majmuk, dan mengingatkan peserta mengenai kematian dan memberikan keinsafan serta mendekatkan diri kepada Allah. Benar kata di dalam Melayu, tak kenal maka tak cinta. Justru eloklah kiranya saya memperkenalkan perdana penceramah jemputan kita pada hari ini. Nama diberi Ustaz Rafiuddin atau nama penuh beliau Muhammad Rafiuddin Zainal Rasid. Beliau merupakan pengurusi eksekutif Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, pengarah Khairat Mai Kasih, penasihat syariah Muhibbul Quran Malaysia dan founder Majlis Usrah Nur Fatah. Beliau berpengalaman luas dalam pengurusan jenazah selama 17 tahun dari berbagai jenis dan kategori. Antara kes besar yang pernah dikendalikan di dalam dan luar negara ialah pengurusan jenazah warga asing dalam kejadian helikopter terhempas di Semenyih, kes kebakaran dan Darul Aitifaqiyah, kes bencana tsunami gempa bumi dan pengurusan jenazah mangsa COVID-19. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Muhammad Rafiuddin Zainal Rasid untuk memberikan pengisian slot pertama yang akan memfokuskan cara atau bagaimana untuk berhadapan dengan orang yang sedang nazak dan cara menguruskan jenazah yang telah meninggal dunia. Majlis dengan ini mempersilakan. InsyaAllah. Mana? Ini. Sampai 10.30 ada? Guang ada video itu ada. Nak pun ada. Duduk dulu lah. Ngantuk. Jangan. Kalau suara. Mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati barisan penganjur program, jawatan kuasa serta para peserta bagi kursus ataupun bengkel pengurusan jenazah anjuran Kolej Kediaman ke-9. Betul ya? Ini kali kedua ke ketiga saya datang, saya pun tak ingat. Last pergi tahun lepas bulan puasa. Ada tak sini yang pernah ikut program saya? Dah ada. So dia boleh kongsikan pengalaman dia nanti. Dan saya ucapkan terima kasih pada pihak penganjur program kerana sekali lagi menjemput, memilih saya yang tak seberapa ni untuk sama-sama berkongsi pengalaman dan ilmu yang mana mungkin awak dah tahu dah serba sedikit, tapi ditambah dengan pengalaman saya, insya-Allah adalah keyakinan terutamanya dalam nak menguruskan jenazah itu sendiri. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut tentang program kita pada pagi ini, eloklah saya perkenalkan sedikit latar belakang pertubuhan skuad pengurusan jenazah Malaysia ni. Jadi boleh tengok video yang disediakan. Okay, baik.
dan juga keluarga. Pihak SPJM berpengalaman luas dalam menguruskan jenazah-jenazah kritikal seperti jenazah lemah, HIV/AIDS, TB, mangsa kebakaran, pneumonia, COVID-19 dan lain-lain. Sebagai sebuah pertemuan tentang kebangsaan pada tanggal 24 Februari 2015 diasaskan oleh Ustaz Muhammad Rahman bin Zainal Rashid yang merupakan seorang pegawai bebas yang terlibat dalam pengurusan jenazah dari 15 tahun. SPJM juga menyediakan muatan aktivis dan bantuan kewajiban ekonomi di bawah sebuah intervensi dan tindakan khas SPJM. Bertujuan membantu waris yang kurang berkemampuan dalam menjalankan urusan jenazah ahli keluarganya dan mendidik masyarakat tentang kepatuhan dalam menjalankan urusan jenazah serta sebagai persediaan awal sebelum meninggalnya sebab terjadi bencana alam. SPJM telah urusan jenazah atau syariah profesional dan antarabangsa untuk terlanjut segera di laman Sisawang dan www.spjm.my. Baik, itulah video penerangan tentang SPJM, yang satu badan NGO peringkat kebangsaan, dan kita juga terlibat dalam pengurusan jenazah di luar negara. Baik, jadi kalau ikutkan SPJM ni berdaftar pada tahun 2017. Ya, waktu tu 2017 kita mula, 2018 daftar secara rasmi. Tujuannya untuk melatih masyarakat terlibat dalam pengurusan jenazah. Sebab apa? Saya buat kursus macam ni sejak daripada tahun 2012. Maknanya dah 11 tahun dah. Ni 2023. 11 tahun dalam kursus sahaja. Dan bila ada kematian, kebanyakannya orang yang dah ada ilmu tapi dia tak yakin. Ilmu dah ada dah, belajar urusan jenazah dah tahu dah apa yang wajib, apa yang sunat. Tapi bila kita suruh praktik, saya tak yakin Ustaz, saya tak berani, takut dan sebagainya. Maka peluang untuk dia berhadapan dengan situasi sebenar kematian tu mungkin dia tak dapat. Dia ada ilmu, tapi bila ada kematian dekat kawasan karyah dia, dekat masjid, surau, kadang-kadang orang tak bagi peluang. Kau apa budak bukan waris kan, duduk luar kata dia. Biasanya macam itulah kan. Bila kita nak join, nak tengok, waris saja bagi masuk, yang lain tak boleh. Jadi bila masa kita nak belajar, nak tengok, tak ada peluang. Kemudian bila ada kematian keluarga kita pula, kita pun tak tahu, waktu tu dalam keadaan sedih, waktu tu baru nak belajar, masa tu dah kalut. Maka benda ni akan tak ada penyelesaiannya, melainkan bila dia terlibat dalam pengurusan jenazah secara yang sebenar, real. Macam sekarang ni lah kita buat SPJM, kita open, sukarelawan siapa yang nak dalam kalangan anak muda semua join. So dia ada ilmu, dia ada experience, baru dia timbul yakin. Bila berlaku kematian pada keluarga dia, dia pun berani ke depan. Saya boleh handlekan. Itulah SPJM, kita open lah untuk mana-mana yang berminat lepas ni nak join. Daripada mandi sampailah talqin, semuanya diuruskan oleh ahli keluarga sendiri. Kita bimbing kan. Baik, pagi ini kita bertemu untuk satu program yang ada teori dan praktikal dalam pengurusan jenazah. Ada sahabat kita yang non-Muslim sekali join.
Jadi dalam masa sama juga, walaupun saya pengurusan jenazah Muslim, saya juga ada lesen ataupun ada sijil tauliah khas untuk pengurusan jenazah non-Muslim juga. Sebab itulah kalau orang kenal saya di dalam media sosial, dia akan panggil saya Ustaz Undertaker. Google lah Ustaz Undertaker, keluar siapa kan. Kerana saya memiliki satu lesen khas ataupun satu sijil khas yang kebanyakannya orang yang bukan Islam saja yang ada. Iaitulah setelah saya jurusan saya bahagian syariah, saya ambil diploma pula yang kedua, iaitu bahagian diploma Science in Embalming and Undertaker, sains pengawetan dan pengurusan mayat dalam Melayu dia. Di sana kita belajar cara nak menyempurnakan mayat-mayat non-Muslim, dari segi mencuci mayat dia, dari segi embam, masukkan ubat, formalin dan sebagainya, dari segi keluarkan darahnya, keluarkan organnya, kemudian sampailah ke peringkat make up. Saya ada sijil MUA tau. Tahu sijil MUA? Kan. Siapa yang nak upah MUA tak payah upah orang lain, saya pun boleh. Tapi setakat ni orang matilah saya buat kan. Orang hidup tak pernah try lagi. Dan juga sehinggalah kepada upacara pembakaran mayat, itu semua saya ada. Dan pada orang Islam, perkara tersebut tak terpakai. Dia terpakai pada bab embalming, pengawetan mayat. Bagi bila? Bagi jenazah yang mati di luar negara, keluarganya request nak bawa balik ke dalam Malaysia, maka proses embalming, pengawetan mayat itu akan berlaku. Sekadar embalming, kemudian kita mandi, kafan solat, kemudian terbangkan mayat balik ke negara asal. Itu dia. Dalam program ini biasanya kursus saya akan terangkan tentang apakah prosedur embalming supaya jadi pengetahuan pada kita. Itu senjata saya baru sampai. Saya tunjuk nanti senjata saya, alat saya. Dan di hujung program nanti kita akan tunjuk video kaedah yang saya lakukan untuk mengawet mayat. Siapa nak awet muda boleh amalkan kan. Baik, dalam program teori kita pagi ini kita akan sentuh 4 tajuk, iaitu berkaitan dengan bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, orang yang sedang nazak. Ada tak buku? Tak ada. Ada, boleh dah kan. Kita bagikan satu nota kecil, buku kecil. Tak ada pula. Okey. Topik utama yang kita bincang ialah bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak, sakaratul maut. Orang tengah nazak ni macam mana keadaan dia dan bagaimana kita nak bantu dia. Ya. Yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, baru mati, nak buat apa? Takkan terus angkat masuk bilik air. Kita mesti ada kaedah-kaedah yang perlu kita lakukan. Yang ketiga, urusan dokumentasi berkaitan pengurusan jenazah. Dia penting juga. Kita ada sistem, ada undang-undang. Tak boleh baru meninggal terus kita hantar ke surau, nak mandi kapan terus ke bumi. Tak boleh. Dia kena ada prosedur, report polis, dapatkan surat kematian, permit kubur dan sebagainya. Dan yang keempat, rukun pengurusan jenazah itu sendiri. Ini dalam kalangan pelajar-pelajar kita ni, siapa boleh bagi tahu saya berapakah rukun pengurusan jenazah? Rukun pengurusan jenazah ada berapa? Berapa? 4? Ada lagi jawapan? Rukun pengurusan jenazah ada berapa? 5. Kak dia kata 5. Okey, yang pertama Kak, apa dia? Kepercayaan kepada Tuhan. Itu rukun negara. Okey, betul lah kata abang tadi, 4. Apa dia? Apa dia bang? Mandi, kemudian terus solat, kafan dulu, kemudian solat dan kemudian 4. Jadi kita akan terangkan kaedah tu pada waktu praktikal nanti. Okey, terus kepada topik kita yang pertama, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Orang tengah nazak, bahasanya sakaratul maut. Sakaratul maut dari segi bahasa, sakarat itu mabuk, maut itu kematian, mabuk diambang kematian. Orang yang mabuk dia dalam keadaan khayal. Dia tak tahu fikir mana baik, mana buruk, mana betul, mana salah, mana dosa, mana pahala. Kadang-kadang dia meracau-racau. Waktulah kita kena bantu dia
supaya dia tetap dengan iman dia, akidah dia. Apa perlu kita buat? Iaitulah Nabi SAW ajar pada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang hampir meninggal dunia. Baik, saya kalau bersyarah, kalau saya buat kursus, saya tak suka cakap seorang-seorang. Jadi saya suka berjalan. Memandangkan mikrofon saya ni tanpa wayar, jadi senang saya nak berjalan. Betul tak? Okey bang, saya nak minta contoh lah dalam kalangan pelajar kita ni, peserta kita. Okey bang, bangun. Siap dah. Siap dah Siapa nama? Aidil. Aidil. Aidil apa? Aidil Fitri ada dah? Aidil Fitri ada. Tak, Aidil saja. Oh, okey. Muhammad Aidil bin Muhammad Saleh. Muhammad Saleh. Okey. Abang nama apa? Zarul. Zarul. Zarul apa? Zarul Isham. Zarul Isham. Okey. Mai sini tunjuk cepat sikit. Okey, Aidil dan Zarul. Mana sini? Okey. Dia tak nak membelakangkan audiens di rumah. Kita buat live ni kat mana? Facebook? SPJ. Boleh tengok balik rakaman ni nanti. IG dan Facebook SPJM. Okey, katakanlah Zarul, Aidil ni tengah nazak. Tadi rupa orang nazak. Macam tu Macam mana cara awak nak ajarkan kalimah la ilaha illallah pada dia? Cuba tunjuk contoh sikit berdasarkan pengalaman awak tengok TV ke apa ke. Cuba. La ilaha illallah. Macam tu je. Sambut lah. Begitu Okey, baik. Betul ke cara dia? Betul ke? Betul ke? Tak benda cakap betul, tak betul ni kan. Jawapannya betul lah. Ya, betul lah kaedah dia tu, sebutan dia dan sebagainya. Tapi untuk menyambut belum tentu lagi dapat ke tidak. Okey, terima kasih dulu. Saya bagi penerangan. Baik, apa cara dia? Bila seseorang itu tengah nazak, kita ajarkan dia kalimah la ilaha illallah. Itu yang Nabi suruh. Dia bukan macam kita tengok drama Melayu, drama Indonesia, sinetron yang awak selalu suka tu. Asal orang tengah nazak, dia mengajar mengucap panjang. Bapa ikut saya, asyhadu an la ilaha illallah. Yang heran tengah nazak boleh ikut, asyhadu an la ilaha illallah, kata dia. Siap sambung, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi. Ini semua pembongak kan? Nak menunjukkan husnul khotimah, kadang-kadang jari macam ni kan. Confirm syurga dia ni hati ni. Sebab apa dia boleh begitu? Kerana berlakon, ikut arahan pengarah. Kalau pengarah kata cut, dia boleh bangun balik. Kenapa tuan? Kurang feeling, buat sekali lagi. Hidup mati 30 kali pun tak ada masalah, sebab berlakon. Sebab tu dia boleh mengucap panjang. Namun hakikatnya ketika berhadapan dengan orang yang sedang nazak, rata-ratanya tak mampu nak mengucap kalimah la ilaha illallah. Bahkan kalimah Allah pun susah nak disebut. Dia bukan bergantung pada lidah kita, bukan bergantung pada kekuatan kita, bergantung pada amalan waktu hidup kita. Jadi kita yang hidup ni kepada orang yang sakit, ini sunnah. Kita hanya mampu mengajar, kita buat, kita dapat pahala. Adapun orang yang sakit ni, sama ada dia dapat menyebut ataupun tidak, terpulang pada Allah. Allah sebut dalam Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah diteguhkan ucapan orang beriman dunia dan akhirat. Kalau orang ni orang beriman, orang ni orang beramal soleh, dia buat kerja-kerja yang Allah suruh, dia tinggalkan apa yang Allah larang, maka ketika dia nak mati, pasti dia akan dapat sebut kalimah la ilaha illallah. Walaupun ketika itu dia mati seorang-seorang kat rumah. Banyak orang yang mati seorang-seorang kat rumah kan, tahu-tahunya dah meninggal kat dalam bilik air, meninggal kat atas katil. Jadi ketika dia nazak, siapa yang ajar kalimah tu pada dia? Kalau dia orang baik, Allah Ta'ala yang akan ingatkan dia kalimah tu. Tu janji Allah. Wa yaf'alullahu wa yudilullahu zalimin, dan Allah boleh sesatkan orang zalim, orang yang buat dosa, orang yang buat maksiat. Ketika dia nak mati, walaupun ramai yang ajar kalimah la ilaha illallah pada dia, dia dengar,
tapi Allah tak benarkan kalimah tu keluar daripada tekak dia, kerongkong dia, tak lepas. Wa yaf'alu ma yasha, Allah boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki, sebab dia tahu kita ni macam mana. Dia kenal diri kita lebih daripada kita kenal diri kita. Itulah Allah Ta'ala. Sebab itulah kita ajar ni terpulang pada Allah nak bagi dia ucap ataupun tidak. La ilaha illallah, itu sahaja. Tak perlu kita sambung Muhammadur Rasulullah. Kalau dia sambung, itu terpulang pada dia. La ilaha illallah. Jangan laju, jangan perlahan. Kalau kita buat perlahan sangat, dia tak mampu nak ikut. La ilaha illallah. Dah macam azan. Silap-silap di tengah sakit tu dia lempang gitu, cepat sikit kan. Dan jangan terlalu laju pula. Ikut saya bang, ahlu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dah macam tahlil arwah pun tak boleh juga. Jadi kita macam mana? Sederhana, la ilaha illallah. Bagi dia masa dengar la ilaha illallah. Cuba ikut nada saya tu, la ilaha illallah. Cuba ikut. Itu sahaja. Mudah-mudahan dia dapat izin oleh Allah Ta'ala untuk mengucap kalimah itu, ya. Maka kenapa kita nak ajarkan dia kalimah tu? Sebab Nabi SAW menyebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalam dia mengucap kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga. Sebab itulah kita nak kalimah ni ada pada dia. Dia penting, ya. Dan sekiranya orang tu tak mampu nak cakap, memang tak ada apa-apa reaksi, mulut dia tenganga saja, ada kes macam tu. Ataupun bagi kes-kes orang yang koma di ward, di kata hospital, dia tak sedar, maka ketika tu macam mana kita nak bimbing dia? Kalau dia tak boleh nak sebut, dia dalam keadaan koma ke, dalam keadaan tak sedar ke, dalam keadaan dia tak boleh bercakap, mintalah dia bagi tanda-tanda sekiranya dia boleh. Saya sebut la ilaha illallah, kalau abang dengar cuba gerakkan jari. La ilaha illallah, dia punya gerak jari dia, maknanya dia terima kalimah tu. Okeylah, yang hati dia pegang. Cuba abang gerakkan mata, la ilaha illallah, dia gerakkan mata dia, maknanya dia terima. Maknanya kita nak tanda-tanda tu supaya dia sedar bahawa itulah kalimah yang dia kena pegang, sehinggalah dia meninggal dunia. Dan sekiranya kita ajar dia, dia tak bercakap, kita minta dia bagi tanda, dia tak bagi tanda, tahu-tahu dah meninggal dunia, waktu tu nak macam mana? Kesian arwah ni tak sempat mengucap dia kan? Tak boleh. Waktu tu kita kena husnuzon, sangka baik bahawa dia mengucap ataupun dia pegang kalimah tu, cuma kita yang tak perasan, tak dengar apa yang dia sebut. Sangka baik saja. Kalau orang kata dapat mengucap tak? Dapat, insya-Allah. Macam tu saja. Sangka baik kita pada dia. Baik. Yang kedua, bacakan mana-mana surah dari Al-Quran di sisi pesakit. Orang tengah nazak ni, dia dalam keadaan diganggu oleh syaitan, sehingga hujung nyawa syaitan berdendam pada kita untuk memurtadkan kita, mengkufurkan kita. Waktu itulah antaranya ialah kita disarankan baca Al-Quran, kerana Nabi sebut Al-Quranu syifa, Quran itu adalah penyembuh, penawar bagi segala penyakit. Maka kita baca. Antara sunatnya ialah bacakan surah Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia. Dan selain daripada itu, sekiranya pesakit dalam keadaan tak sedar, ingatannya tidak ada lagi, koma dan sebagainya, bacakanlah untuknya surah Ar-Ra'd. Baca surah Ar-Ra'd tu, ya, itu antaranya, ya. Dan sekiranya kita ni nak kejar masa, saya ni jiran dia saja, pagi ni saya ada kelas, saya tak sempat nak pergi ziarah dia, sempat datang tengok kejap je, nak tengok jiran tengah sakit. Maka apa surah yang kita boleh baca untuk pertemuan yang ringkas tu? Bacalah surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ada tak ada dalam nota tu? Al-Falaq dan An-Nas. Ini yang dilakukan oleh Siti Aisyah ketika Rasulullah dalam keadaan sakarat. Siti Aisyah radhiyallahu anha membacakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq dan An-Nas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat ruqyah. Baik, ya. Yang ketiga, orang yang sedang nazak ni apa nak buat? Tunaikan segala hajat dia. Apa dia hajat? Dia nak apa? Bagi. Dia nak air, bagi dia air.
Dia nak makan, bagi dia makan. Kalau kita mampu, kita tunaikan. Sekiranya tak mampu, waktu tu lah dia minta bukan-bukan. Nak air, kita bagi air suam. Tak nak. Kita bagi air Ribena. Tak nak. Kita bagi fresh orange. Tak nak. Kau nak apa sebenarnya ni? Nak air Starbucks, kata Dan. Minta bukan-bukan, kata Dan. Kau tahu tak mahal harga tu kan? Jangan kita marah dia. Belilah. Belilah Starbucks tu kan. Dia siap request lagi nak topping gini kan. RM40 harga dia, beli kan. Demand dia kan. Tak apalah, nak mati usalan. Bagi. Tunaikan selagi mampu. Kalau tak mampu, kita cakap baik-baik. Tak mahulah, jangan katakan Starbucks kan. Nak beli air kopi O biasa pun tak ada duit dah sekarang ni kan. Contohlah kan, tak ada duit sangat kan. Cakap baik-baik lah. Jangan kita marah dia. Kau ni tak sedar diri kan. Dah nak meninggal pun minta air yang mahal kan. Kita cuba tunaikan hajat dia. Belilah apa yang dia nak. Ni minum air ni. Orang tengah sakit nazak, dia tak minta banyak. Dia dapat minum sikit je, satu sedut je, dah tak nak dah air ni. Waktu tu jangan kita marah dia. Kau tahu tak, aku ni collect satu college ni duit tau, nak bayarkan air Starbucks kau ni. Tiba-tiba kau tak nak pula kan. Waktu tu janganlah marah dia. Kalau dia tak nak, kita bedal lah seorang kan. Maknanya bagi tahu bahawa tunaikan hajat dia selagi mampu. Jika tak mampu, kita ucaplah baik-baik. Kerana syaitan akan tunaikan hajatnya sekiranya manusia meninggalkan dia. Syaitan berkata, ni air ni bukan setakat Starbucks daripada syurga, kata dia. Minum air ni kau takkan haus. Tapi dengan syarat, sebutlah tidak ada Tuhan melainkan aku. Maknanya syaitan ni mengaku diri dia Tuhan. Ataupun sebutlah bahawa aku keluar daripada Islam, aku masuk ke agama Majusi, Nasrani dan sebagainya. Dia akan cuba untuk memurtadkan kita. Kalau orang itu lemah iman, takut-takut dia kata, baiklah aku mengaku bahawa engkau adalah Tuhanku, wa ya'zubillah min zalik, mati dia dalam keadaan kufur. Ini kita takut. Kena jaga akidah dia ya. Dan yang keempat, termasuk dalam bab berhadapan dengan orang nazak, tak ada dalam nota, iaitulah orang yang tengah nazak ini kita bimbing dia supaya husnuzon, sangka baik kepada Allah. Waktu tu dia akan sangka buruk, aku ni punyalah banyak amal tapi Allah seksa juga aku macam ni, apalah dosa aku, Allah buat aku macam ni. Ada waktu dia mengeluh, ketika itu kita pun nasihatkan dia, sabarlah, Allah Ta'ala itu sayang kepada kita. Sakit ni penghapus dosa, amalan kita Allah terima. Waktu tu sangka baik, ajar sangka baik. Jangan bagi dia mengacau-acau. Kita tengok orang tua sakit, kadang-kadang meracau-racau, anak-anak semua tinggalkan dia. Kenapa? Mak tu dah mula mengacau dah. Jangan tinggalkan dia, pujuk dia, sabar mak, sabar, istighfar. Dia akan marah. Dia marah, kita terus lagi, bantu dia. Jangan kita rasa mengalah. Kalau kita mengalah, maka syaitanlah yang akan menang. Waktu dia meracau tu, jangan kita tinggalkan dia, bimbing dia, sabar. Kesabaran kita kena ada ya. Inilah kemuncak untuk hidup dia. Baik, selesai dalam bab yang pertama, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Ada persoalan, ada perkongsian, pengalaman nak di-sharekan? Silakan. Ada? Memang takkan ada. Sebab apa? Minit-minit awal ni biasanya manusia dalam keadaan dilema lagi. Dia dalam keadaan disolusi, dalam keadaan hayal. Aku ni bangun pagi, kenapa lah aku datang ke program ni? Lepas tu hujan-hujan sejuk ni aku dalam selimut. Tiba-tiba tak, kerana merit tak datang aku sini dah kan. Kerana merit lah aku datang sini kan. Maknanya kata inilah program awak kan. Jadi hadap je lah kan. Jadi kalau tak ada soalan, biasa. Dia akan ada persoalan waktu bila? Waktu kita buat praktikal nanti. Waktu tu lah bertubi-tubi soalan. Sebab itulah waktu praktikal nanti kita ada praktikal mandi dan kafan. Saya kebiasaannya, saya dah uruskan kursus daripada 2012, 11 tahun dah. Pengalaman saya di macam-macam peringkat. Daripada budak tadika pun saya ada kursus, sekolah rendah, sekolah menengah, college, universiti, jabatan kerajaan, orang dah pencen, masjid, surau, sampai ke peringkat korporat luar negara. Kalau kita waktu simulasi, waktu kita buat praktikal mandi nanti, menggunakan air, ini pengalaman saya lah, menggunakan air waktu praktikal, dia akan jadi 2 musibah. Musibah ni berdasarkan pengalaman saya, yang saya perhatikan dan saya melaluinya. Apa dia? Yang pertama ialah
semua peserta ketika itu akan banyak main air. Sebab apa banyak main air? Kerana waktu itu model praktikal tu nanti ialah kawan-kawan dia juga. Time tu lah dia nak kenakan kawan dia. Dia jirus kat muka kawan dia, dia geletek kaki dia. Bukan kira kan. Tak payah kata pelajar-pelajar lah, orang tua pun lagi lah dia suka geletek sini, cuit sini. Akhirnya waktu praktikal banyak gelak ketawa. Kalau dia seronok main. Dah saya kata Haji, tak payah Haji. Dia cirah lagi kan. Dahsyat Tuan Haji ni kan. Betul punya dendam lama tu disimpan kan. Dia luahkan ketika tu. Tu antara kesannya lah. Yang kedua, musibah dia apa? Musibahnya ialah yang jadi model nanti kebiasaannya bila balik nanti dia akan demam panas kalau menggunakan air. Sebab apa kena demam panas? Badi mayat ke? Bukan. Kena sampuk ke? Bukan. Tapi kerana kesejukan yang melampau. Kenapa sejuk pula? Sebab waktu mandi itulah para peserta akan banyak soal jawab. Waktu mandi, Ustaz ni air apa? Ustaz berapa banyak naik jurus? Waktu tu air mengalir. Ustaz ni kawan tu dah mengira Ustaz bila nak habis Ustaz. Banyak soal. Lama kawan tu dimandikan. Kita sedaplah bertanya. Yang dalam tu menggigil. Itu biasa jadi kan. Jadi terpulanglah. Kalau kat sini rasa macam nak mandi, saya tak ada masalah, kita boleh buat. Tapi dalam suasana yang sejuk-sejuk dingin ni mencabar juga kan. Mungkin kita akan try lah 2-3 gayung. 2-3 gayung tu sebenarnya lagi sejuk tau. Kalau kita mandi dalam air, shower ada kan, tak guna air panas pun, mandi okey. Tapi kalau kita keluar daripada air tu, sejuk dia tu, masuk dalam air lagi selesa. Demikianlah kalau kita mandi waktu praktikal nanti, 2-3 jirus okey lagi. Tapi bila kita berhenti kejap, waktu tu angin tiup, waktu tu lah dia akan rasa sejuk. Mandikan lagi. Jadi kita tengok waktu praktikal nanti sesuai ke tidak waktu untuk simulasi ya. Praktikal kafan pula nanti kita akan guna kaedah yang sebenar. Kita akan bentang kain, tunjukkan cara-cara. Kalau sempat saya akan tunjuk 4 kaedah untuk mengkafan jenazah 50. Jadi macam mana kita selesaikan masalah tu. Yang ketiga, sekiranya mayat itu penyakit HIV, AIDS atau penyakit berjangkit ataupun masa kemalangan, postmortem, kritikal dan sebagainya, macam mana kita nak bentangkan kain kafan tu. Dan yang keempat ialah kaedah yang sesuai untuk semua, iaitulah kita menggunakan baju. Kaedah baju, nak buat baju kafan macam mana? Baju kan. Kita belajar juga menjahit hari ni kan. Baik, itu dalam bab kafan. Cuma masalah kita sekarang ni ialah siapakah model yang bertuah pada hari ini. Dah ada dah? Belum lagi? Siapa jadi model? InsyaAllah ada 4 hikmah dia dapat, 4 kelebihan. Pertama, yang jadi model, InsyaAllah, saya tak janji, tapi InsyaAllah, berdasarkan pengalaman lah, InsyaAllah panjang umur dia. Kerana 5 tahun lepas ada seorang tu jadi model. Saya nak jadi model Ustaz. Ya ke ni? Betul. Jadi model, mandi, kafan semua. Alhamdulillah sampai ke hari ni masih hidup. Siapakah dia? Saya sendiri. Testimoni berkesan kan. Makna kata kalau meninggal lepasnya habislah kan. Jadi insyaAllah. Kedua, siapa jadi model, mudah-mudahanlah dia akan dapat satu pengalaman yang orang lain tak dapat, iaitu pengalaman dikafankan. Kalau orang bangga, aku dah pernah pergi KLCC naik ke atas tu, dia boleh cerita. Orang lain pun naik KLCC. Kalau dia kata aku pernah naik Gunung Kinabalu, orang lain pun pernah naik Gunung Kinabalu. Aku pernah bercuti luar negara, orang lain pun pernah. Aku pernah kena kafan, siapa pernah? Tak pernah kan. Dah mati nanti baru kena kafan. So orang tak boleh challenge kita dalam bab tu. Menang kita kat situ kan. Pengalaman kan. Yang ketiga, siapa yang jadi model, insya-Allah akan terbit keinsafan dalam jiwa dia. Itu yang paling penting lah. Duduk dalam kain tu, ya Allah, aku menyesal ya Allah, malam tadi aku call mak aku macam tu, mungkin kan, nangis dia kan. InsyaAllah datang keinsafan. Dan yang keempat paling best, siapa jadi model, minta kawan-kawan ambil gambar dia cantik. Kalau boleh buat video cantik, post kat TikTok.
FYP je, insyaAllah. Ya, buat lagu sedih sikit kan, buat intro lagu-lagu sedih sikit, mati tak bisa kan, buat macam tu. Ush, siapa pojong-pojong 1K tu saya bilang 10,000 jadi follower dia kan. Ya, jadi bab kematian ni kadang-kadang orang terhenti sekejap, dia swipe tiba-tiba bab mati, dia berhenti tengok. Ush, barunya video ni, like, follow. Ya, siapa nak jadi model? Lelaki lah ya, lelaki. Ada sukarela, paksa rela. Jangan kawan sebelah kata kau tak jadi model, jaga kau dalam bilik nanti. Nanti kita jumpa, jangan lari ya. Baik, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru mati? Baik, yang pertama kita kena ucapkan kalimah istirja. Apa dia kalimah istirja? Musibah. Ya, wa basyirus sabirin allazina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beri kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Bila mana ditimpakan musibah kepadanya, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kita semua datang daripada Allah, kepada Allah lah kita kembali. Ini adalah kalimah musibah. Bukan hanya pada kematian, pada kesakitan, kekecewaan, kehilangan. Inna lillahi wa inna rajiun. Kenapa? Selipar aku hilang sebelah. Ya kan, dah meninggal tadi. Tak, selipar hilang pun tak apa, musibah. Inna lillahi rajiun. Kenapa? Rotek motor aku mati. Tak apa, musibah kat tu kan. Maknanya ini kalimah musibah, bukan hanya pada kematian semata-mata. Dan kalimah ini dia tidak terpakai pada orang Islam saja. Kita orang Islam, bila kawan kita meninggal orang Islam juga, inna lillahi wa inna rajiun kita sebut. Tapi bila kawan kita yang bukan Islam meninggal, kita sebut apa? Apa kita sebut? Bila kawan cakap inna lillahi rajiun, tak boleh lah, dia bukan Islam lah. Apa pula? Apa dia sebut apa? RIP kata dia. RIP kata dia. Apa RIP? Rest in peace. Rest in peace itu ucapan mereka. Mereka yang bukan Islam, dia sebut tak ada masalah. Itu ucapan dia, macam kita lah. Kita ucapan kita innalillah, mereka rest in peace, biarlah dia buat. Tapi kenapa kita yang Islam ni kena buat juga? Tak boleh. Jadi kita nak sebut macam mana? Sebutlah innalillah wa inna rajiun, walaupun kematian bukan Islam. Itu keyakinan kita. Maka kita kena ikutlah apa yang disunahkan oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian yang kedua, tutup mata jenazah. Orang baru meninggal ni, mata dia terbeliak. Ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, wafat, meninggal dunia, waktu tu matanya terbuka. Dan ketika mata dia terbuka, orang-orang yang datang ziarahnya semua bercakap. Macam kita lah, bila tengok jenazah pelik sikit, apa kena perut dia kembung sangat tu, kenapa tangan dia macam tu, orang akan bercakap-cakap kan. Waktu tu Nabi tengok jenazahnya, Nabi pun pergi kepadanya dan menutup mata Abu Salamah, tutup mata dia. Dan waktu itu Nabi kata, sesungguhnya orang yang meninggal dunia, rohnya akan pergi dan matanya akan mengiringi pemergian roh. Sebab tu mata dia terbuka, sebab rohnya akan keluar melalui ubun-ubun, matanya akan melihat. Itu adalah fitrah. Dan Nabi kata lagi, alangkah lebih baik kamu berkata yang baik-baik sahaja ataupun diam, kerana ketika ini malaikat mengaminkan setiap kata-kata kamu. Maka ucap yang baik-baik, jangan kata yang buruk-buruk. Ini antara sunnahnya, cakap yang baik-baik. Sebab itulah kita bila solat jenazah, kadang-kadang bila lepas solat jenazah, imam akan cakap, apa kita nak kata pada mayat ini? Baik. Apa kita nak saksikan pada mayat ini? Baik, kata orang. Bukan kerana apa benda nak ucap baik-baik pula ni, padahal dia jahat kan. Dia jahat ke dia baik ke, itu urusan dia dengan Allah. Kita nak doakan yang baik-baik saja pada dia. Ini sabit kepada kias Nabi tadi. Nabi kata ucaplah yang baik-baik, maka malaikat mengaminkan kata-kata kita. Itu kena kira ya. Baik. Dalam hal yang sama, matanya seorang itu bila dia dalam keadaan terbuka, kita cuba tutup. Ada beberapa kaedah. Pertama, kita cuba urut kedua matanya. Sekiranya dia kesat, gunakan minyak zaitun, minyak masak, minyak apa lagi? Minyak apa lagi kak? Kak Umar selalu, Kak Umar ada minyak apa? Minyak gamat, minyak cekapak. Minyak apa lagi? Boleh tak guna minyak gamat, minyak cekapak?
terkobil-kobil mata mayat tukang. Jangan podih lah kan. Jangan. Gunalah minyak yang sesuai. Ya. Minyak petrol boleh tak bang? Minyak petrol boleh? Tak boleh, haram. Kenapa? Petrol mahal. Guna minyak yang sesuai. Kalau guna minyak ikan, lagi tak boleh. Minyak ikan. Minyak masak juga ustaz, tapi minyak masak yang dah goreng ikan semalam. Kocak-kocak naik keledak dia tu kan. Gosok kat mata mayat. Boleh tak? Boleh, tapi datang kucing tadi dia jilat mata mayat ni. Ya, bagi yang sesuai lah. Urut mata dia supaya tertutup rapat. Ingat ya, urut dekat kelopak mata, bukan kita titikkan minyak tu dalam kelopak mata dia. Buka mata dia titikkan, jangan. Kat luar ni. Urut perlahan tutup rapat. Sekiranya kaedah tak berkesan pun mata dia terbuka je, guna kaedah kedua. Kita himpitkan mata dia tu, kelopak mata tu dengan batu kerikil. Cari batu kerikil yang kecil-kecil bersepah kat luar-luar tu, ambil besar-besar ni, bukan macam ni, bersihkan dulu daripada tanah-tanah kan. Confirmkan dulu tu batu. Takut terambil tai anjing ke mana tahu kan. Letak kat mata orang tu tiba cair kan. Jadi kita kena pastikan tu adalah batu yang betul. Okey. Sekiranya batu tak dijumpai, tak ada batu yang sesuai. Alamak, puas dah satu college ni kita dah round dah, tak ada batu yang sesuai. Jangan sesekali guna bata. Tu ada bata lebih tu kan. Guna bata potong dua kan. Jangan kita buat macam tu ya. Guna kaedah yang ketiga. Dalam poket kita ni banyak duit shilling. So apa duit shilling banyak? Sebab duit tu yang kita ada. Kan duit kertas mungkin jarang-jarang ada kan. Duit shilling yang besar sepa, bawah kapet, bawah katil ke apa ke, cari 50 sen yang lama tu kalau boleh. Alat saja untuk meletakkan di mata mayat, untuk menutup mata mayat. Sekiranya ada orang kata mana boleh letak duit shilling kat mata mayat, tak boleh. Ini orang bukan Islam je buat. Kita tak boleh kata begitu, kerana ini adalah kaedah. Dalam kawaid fiqh, kaedah fiqh ada menyebut al-umuru bimaqasidiha. Setiap benda bergantung pada tujuan. Inna ma'amalu binniyat. Nawai itu kita nak tutup mata dia. Ini adalah alat saja, maka gunalah. Tak semestinya duit shilling, boleh juga logam-logam yang lain kan. Kalau kita jumpa logam yang lebih kurang dalam sebesar penutup botol ni kan, bolehlah kita letak kat mata mayat tu, sekadar nak menutup mata dia. Kaedah yang keempat, sekiranya tak boleh guna juga, mata terbuka juga, kita gunakan pita pelekat kertas, selotip paper yang nipis gam tu, koyak kan, letak dekat kelopak mata ni, tarik sampai ke bawah. Ini kaedah biasanya kita guna di hospital. Cuma di hospital kita guna bukan double tape, apa? Medical tape. Dia nipis gam dia. Kalau double tape kita guna tersiat kulit mayat tu nanti. Jangan guna benda-benda yang kuat gamnya. Sebab kulit mayat dia akan mudah tercabut, ya, mudah terkupas. Ini kaedah yang dibenarkan. Ada satu lagi kaedah tapi tak dibenarkan dalam sudut syarak Islam lah, orang Islam kita tak boleh, iaitu meletakkan gam di mata mayat. Dia guna gam uhu, titik mata mayat macam aimung, memang tak akan terbuka selama-lamanya. Ini biasanya sebahagian kasket-kasket non-Muslim dia guna kaedah tu. Kita tak boleh tutup mata mayat. Saya pernah berhadapan dengan satu jenazah bukan Islam, Cina, seorang Cina, dia meninggal dunia di hospital. Sementara nak tunggu jenazah orang Islam tu keluar, dia keluarkan jenazah bukan Islam dulu. Dia tarik dalam kasket tu, keranda tu ada cermin. Jadi kita nampak Cina tu dalam keadaan tersenyum. Saya pun heran, macam mana dia boleh senyum? Husnul khatimah ke ni? Kan terfikir tau, dek akal ni, macam mana dia boleh tersenyum? Apakah amalan dia ni? Kita nak tahu sangat. Padahal kita tahu dia mati dalam keadaan tak beriman. Kita orang Islam meninggal pagi hari, petang dalam kubur dah. Meninggal malam, pagi dah ke bumi dah. Kebanyakan orang bukan Islam meninggal pagi, kadang-kadang disimpan 3 hari, 5 hari, seminggu, upacara keagamaan dan adat-adat mereka. Itu biasalah. Jadi mayat ni akan mula mereput. Untuk mengelakkan mayat mereput, dia akan embam, mengawit mayat. Apa kaedah yang dia guna pakai? Pertama, mayat itu setelah dia meninggal dunia, kita akan bersihkan dia.
basuhlah guna sabun semua. Kita sebut mandi tapi dia sebut bersih. Kemudian mayat itu akan dikeluarkan 2 urat besar dalam badan dia, arteri dan vein. Urat itu ditemui sama ada di leher tekak ni, atau di bawah lengan, atau di atas ari-ari dia, atau di celah paha dia. Itu antara laluan utama lah. Biasanya kita akan ambil di ari-ari ni. Kita akan koyakkan urat kulit dia tu, cungkil keluar urat tadi. Ni alatan saya. Saya akan tunjuk apakah peralatan undertaker ni. Kan? Ya. Dengar. Sengaja bagi bunyi gempak. Dia akan clearkan. Kita akan toreh. Macam buah kelapa untuk buka laluan. Bila dah terbuka laluan itu, kita akan cungkil keluar urat tadi. Kita akan cungkil keluar urat tadi, 2 urat tadi, arteri dan vein. Di bahagian vein, kita akan toreh sikit urat tu, tak potong habis, sikit je nak buka laluan. Dan kita akan masukkan forceps gunting untuk buka urat tu supaya dia terbuka. Situ darah akan keluar. Tapi oleh kerana mayat tu dah meninggal, jantung tak berfungsi untuk memberikan pressure, maka darah tak akan keluar. So darah tak ada badan lagi lah. Kita buka pula bahagian arteri. Arteri dibuka. Kemudian kita akan masukkan satu batang besi, kecil sikit daripada ni lah, untuk disambungkan dengan satu mesin. Dalam mesin tu ada cecair kimia yang bernama formalin. Sejauh ataupun sebanyak 12 liter formalin. Ketika proses tu berlangsung, kita on mesin, ubat tu akan masuk ke dalam badan mayat dan dia akan menolak darah ataupun cecair apa yang dalam badan mayat. Dia buang melalui vein. Bukalah, ubat masuk, darah keluar. Proses itu memakan masa dalam sejam hingga 2 jam. Kemudian mayat akan mula mengeras, diawet, mengeras. Waktu itulah mayat akan mengeras. Saya diminta untuk bentukkan badan mayat ikut pada keluarga dia nak. Keluarga nak buat macam mana? Keluarga kata buat macam ni, buat macam ni. Keluarga kata nak buat macam ni, buat macam ni. Buat macam ni, macam ni. Ikutlah kan. Macam ni ke kan? Lama-lama mayat tu akan mengeras, kekal macam ni kan. Kenapa tu? Dah kena embam. Ya, kita orang Islam kita buat beginilah. Tapi non-Muslim kadang-kadang dia ikut pada kehendak keluarga dia. Ada kata tangan nak lurus saja, ikutlah. Kemudian ubat tu akan masuk sampai kat tekak. Kita akan buka laluan kat tekak ni pula, masuk ikut tekak pula ubat. Waktu itulah ubat tu akan masuk ke bahagian sumber salur darah kepala. Waktu itu mulut tadi, mayat tadi akan digam untuk tutup rapat. Dan saya diminta untuk bentukkan senyuman mayat. Buat macam ni, kata dia. Tapi lecturer saya tak cakap Negeri Sembilan. Dia cakap orang putih lah kan. Macam ni, kata. 5 minit, 10 minit tahan. Saya lepas, okey dah, sudah. Tersenyum mayat tu. Waktu tu lah baru saya terbuka cerita yang lama. Oh, patutlah Cina tu lagi tersenyum. Aku fikirkan Husnul Khatimah kan. Baru tahu inilah kesan daripada embalming tadi, pengawetan mayat. Setelah itu, badan mayat tu akan nampak segar, seolah-olah macam dia hidup, seolah-olah macam dia tidur. Habis dah? Belum, itu baru permulaan. Kemudian luka tadi kita akan jahit. Selesai, kemudian kita akan tebuk satu lubang di atas perut dia. Untuk apa tebuk tu? Barulah kita keluarkan senjata kita yang seterusnya. Okey, ini namanya troka. Mak mesti dia. Saya. Hujungnya tajam. Keliling dia ada lubang-lubang, dan di belakangnya ini ada satu lubang lagi nak disambungkan dengan tiub. Yang mana tiub ini yang akan menjadi vacuum. Apa buat? Kita akan masukkan lubang ni apa? Yang tajam troka ni ke dalam lubang yang kita buat kat perut tadi. Kan? Masuk untuk menghancurkan segala organ-organ dalaman badan dia.
tunuh. Hancurkan hati, limpa, usus, jantung, perut, kulit kencing, buah pinggang, segala-galanya akan dihancurkan dan akan disedut keluar. Semuanya akan disedut keluar menggunakan kaedah ini. Kenapa dia nak kena hancurkan? Kenapa dia nak kena keluarkan? Kerana organ dalam badan inilah antara benda yang cepat mereput dan membusuk. Maka dia perlu keluarkan cecair tadi dan organ-organ tadi. Dah kenapa tak potong je badan mayat tu, keluarkan sendiri, tak payah nak kena rodok. Lesen embalmer, pengawet, dia tidak dibenarkan memotong badan mayat. Yang boleh bedah mayat ialah forensik saja. So kita tak ada lesen. Yang boleh hanya menebuk satu lubang. Melainkan mayat itu dah siap autopsi, dah siap postmortem. Memang ada kesan jahitan kat dada dia dan kepalanya. Waktu itu kita boleh buka balik jahitan, keluarkan jantung apa semua tadi, jahit balik. Maka tak payah rodok. Macam mana nak tahu benda tu dah clear ke belum? Ketika kita menyedut keluar, dia ada bunyi macam kita sedut air. Krok. Sampailah air dah habis, mulut kita nak menyedut lagi ais-ais yang tinggal tadi. Krok. Itulah dia tanda dah habis. Jangan terbayang-bayang pula kalau minum teh ais nanti. Kan? Habis part tu, kita cucuk kat sini. Selesailah proses tu, dijahit balik, dan kemudian mayat akan dibiarkan dalam masa sejam lagi. Dia ada keras tadi. Itu proses tu. Ya. Dan kemudian bagi non-Muslim, dia akan dihantar ke gereja ataupun tempat sembahyang dia untuk upacara mereka. Kalau Kristian, biasanya dia akan simpan 3 hari. Ataupun kalau Buddhis pun begitu juga. Kemudian barulah sampai ke peringkat pembakaran, krematorium. Kita akan hantar ke bilik mayat untuk dibakar. Kemudian mayat tu akan dibakar ikut pada keadaan dia. Kalau dia bakar atas kayu api, mungkin lama. Kalau dia bakar dalam mesin, mungkin masa dalam 2 jam. Sehingga menjadi debu. Debu tadilah akan dikumpulkan, mana tulang-tulang yang belum hancur akan dimasukkan di dalam blender. Kita akan kisar dia, hancur, lebur, kemudian dikumpul, ditimbang. Maka berat yang kita dapat ialah asalnya 80 kilo, bila dibakar menjadi abu, menjadi 1.7 kilo sehingga 2 kilo. Itu je badan kita. Habis. Kemudian disimpan dalam pasu, diserahkan kepada keluarga dia. Itu non-Muslim kaedah. Kita orang Islam, alhamdulillah, tak payah melalui kaedah ni. Menyakitkan. Bahkan ada setengah orang bukan Islam yang buat kerja ni pun dia kata, besok kalau saya mati, saya tak nak kena kaedah ni. Biarlah saya guna cara orang Islam, mandi kafan terus ke bumi. Dia nak macam tu. Kita selamat, alhamdulillah. Namun bagi kes-kes kematian luar negara, inilah kaedah yang diguna pakai. Kita lepas habis belajar kat UM, katanya nak kerja luar negara ataupun nak sambung belajar di luar negara, meninggal kat sana. Kat mana tu? California, jauhnya. Keluarga kata nak bawa balik, nak tanam kat Kok Diang. Orang Kedah kan, Kok Diang pula. Dia meninggal kat California. Tak kisahlah macam mana pun, kami ada duit, tak ada masalah, bawa balik. Memang duit tak ada masalah. Tapi kita tahulah mayat itu dalam keadaan terseksa. Lamanya nak menunggu proses penerbangan, bukan sehari dua, bahkan berminggu-minggu. Kemudian pula dengan kesakitan yang akan dilalui. Dan kemudian pula bila terbang, ya Allah, lamanya, proses lama. Maka janganlah kita menyakiti mayat. Nabi sebut, di mana meninggal, di situlah kita dikebumikan. Jangan kita bawa balik mayat. Sebaik-baiknya begitu. Barang siapa yang ditanam di tempat kematiannya, di luar tempat kelahirannya, dia meninggal, dia lahir kat Kedah, dia meninggal kat California contoh, maka akan dibina sebuah istana di syurga seluas daripada tempat dia lahir sampai tempat dia meninggal. Itu besar dia. Rugilah siapa yang bawa balik mayat. Kena fikir kat situ, ya. Tengok Tok Guru Harudin meninggal kat California. Dia pesan awal-awal, kalau aku mati, jangan bawa balik mayat aku, biar aku tanam kat sana seorang-seorang pun tak apa. Dan memang dia meninggal ke situ, dan warisnya pun tak bawa balik. Sebab dia tahu kesan daripada yang akan berlaku pada mayatnya, dan dia tahu ganjaran yang akan diterima untuknya.
Kena ingat kat situ, jangan bawa balik mayat, kesian jenazah. Kaedah ini, kaedah tadi akan diguna pakai. Ya, bagi kes orang Malaysia, orang Indonesia meninggal kat Malaysia, kalau nak bawa balik ke Indon atau balik ke Bangladesh, kita tak guna kaedah ni sangat. Kita guna kaedah injection. Formalin 5 liter cucuk badan mayat. Dia tak guna kaedah ni sebab kita di Malaysia, autoriti kita tak berapa ketat untuk pelaksanaan ni. Tapi di luar negara, mereka sangat ketat dalam bab ni. Kena embam baru boleh bawa balik, walaupun meninggal di Singapura, dekat je, Thailand, Indonesia, Asia mana-mana pun, ini kaedah yang diguna pakai. Okey, ada persoalan setakat ni? Tak ada. Bagus. Kita sampai pukul apa? Dah habis dah? 10 minit ke langgar je? Macam mana tuan pengacara majlis? Bila nak berhenti? Ke dah langkau majlis dah habis dah? Belum lagi? 10.30? Kalau ada nak terkencing ke apa ke mana, tahu kan, keluar je lah, jangan tahan kan. Baik, saya ambil sikit lagi ya. Tutup mata jenazah. Nanti di hujung nanti saya akan tunjuk video sebenar. Itu sebagai pelajaran kita, pengajaran ya. Ada sini yang ambil fakulti sains? Ada? Ada tak? Bang, ambil apa? Matematik sains. Baguslah tu. Matematik sains Ada bilang ada ambil biologi, tak ada? Kimia? Fizik? Ada. Perkiraan kan, fizik. Abang ambil apa? Ekologi bahagian apa? Environment. Dia tak terlibat dengan biologi. Ada lagi sains. Ambil apa? Matematik. Chemistry. Chemistry. Yang sebelah sama. Ada lagi? Yang ni kakak, siapa yang sains? Ambil apa? Chemistry. Tak ada. Okey. Siapa lagi yang sains? Tak ada. Bagi orang yang ambil bidang biologi, ini bukan kaedah yang dia akan belajar. Dulu siapa yang ambil kelas biologi waktu belajar sekolah dulu, kita ada bedah katak. Sempat tak? Bedah katak kan? Kalau ambil kelas biologi lah, katak tu benda geli-geli, tak payah masuk lah biologi kan. Bagi itu juga yang ni, kalau tengok darah pun dah hitam, tak payah ambil lah bidang ni. Tapi bagi orang yang nak menguruskan jenazah, tak semestinya kena ambil benda ni. Ini advance lah, saya sendiri yang ambil. Right? Baik, yang ketiga, bagi jenazah yang baru meninggal dunia, ini cerita sebelum mandi kafan dia baru mati. Tadi tutup mata, kemudian ambil kapas, sumbatkan kapas ke dalam kedua lubang hidung dan telinga jenazah. Sumbat. Kita gumpal-gumpal kapas, sumbat dengan kadar yang sesuai. Ya, apa tujuan dia? Tujuan tutup telinga dengan kapas tu, tujuan apa? Tujuan kita letak kapas kat hidung mayat untuk apa? Untuk mengelakkan keluar cecair daripada badan mayat. Betul. Lagi untuk mengelakkan binatang masuk. Kucing, anjing. Bukan? Betul sangat. Betul apa dia? Mengelakkan serangga. Serangga, betul lah tu. Serangga masuk, lalat, semut, apa-apa saja binatang yang kecil-kecil yang berminat dengan bau-bauan dalam badan mayat, dia akan masuk kan. Jadi benda ni kita kena blok, tutup lubang masuk dia ni. Itulah kaedah dia, kapas dengan kadar yang sesuai, sekadar yang boleh. Orang kita bukan sekadar yang boleh, selagi boleh. Kapas tu disumbat kat hidung mayat gini. Boleh lagi ni. Memanglah ada tolak, boleh lagi, tolak lagi, boleh lagi ni, boleh lagi ni. Bila kita nak mandi mayat, tengok mayat tu kembang hidung dia. Dah kenapa hidung mayat ni kembang? Tarik kapas tu, la ilaha illallah, daripada tekak ni. Jangan seksa mayat. Sedikit sahaja kaedah dia ya. Baik. Kemudian keluarkan gigi palsu dan tutup mulut jenazah. Gigi palsu tutup. Kalau dia ada gigi palsu, keluarkan. Gigi palsu yang jenis keluar masuk. Sekarang ni mungkin tak ada. Kalau orang pakai gigi palsu pun dia dah tanam kat gusi. Kalau jenis yang keluar masuk tu, malam hari dia keluarkan, letak dalam cawan, kelekeng dalam air kan. Besok pagi dia keluarkan balik, masuk balik kan. Datang cucu tengok air kat atas meja dia, air apa ni? Minum. Oh mujarab insya-Allah kan.
Jadi kalau gigi palsu itu memang dah melekat, jangan sekali-kali guna pelayar. Minta pelayar, ni gigi palsu ni, cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita guna kaedah tu ya. Takut tersilap cabut. Ni bukan gigi palsu, ni gigi betul. Masalah lain pula timbul. Maka kalau dah melekat kat gigi dia, biarkan. Kalau dia pakai besi kat gigi tu apa dia? Braces. Macam mana nak buat? Ya ke biarkan? Boleh ke? Ambil screwdriver, cungkil. Berdarah-darah mulut mayat tu. Jangan buat kejam macam tu kan. Biarkan, betul. Biarkan. Jangan kita seksa mayat ya. Kalau dia ada gigi braces ke apa, biarkan. Jangan kita seksa mayat itu. Begitu juga kalau ada tanda-tanda pada badan mayat yang tak boleh dibuang. Dia pakai tattoo. Dia lukis gambar tengkorak, kononnya dia ni hebat apa semua, gambar naga, gambar monyet kat badan dia semua kan. Kemudian macam mana kita nak buat? Ambil setrika, tekap. Ataupun kita ambil pisau sagat, siat. Macam mana nak buat? Biarkan ke? Tapi ada gambar-gambar salib ke apa ke yang bukan Islam, macam mana? Yes, hukumnya biarkan juga. Jangan kita seksa mayat, lalukan air saja. Itu urusan dia dengan Allah. Biarkan. Dan sekiranya rambut dia berwarna, warna hijau, warna merah, warna kuning, macam traffic light, macam mana kita nak buat? Botakkan kepala dia ke? Kenapa? Jangan kita cabut rambut dia, biarkan sahaja. Kalau boleh hilang, kita hilangkan warna tu. Kalau tak boleh, biarkan. Maka dalam hal itu di luar kemampuan kita. Bukan kita sengaja nak biarkan. Ya? Baik, itu kaedah dia. Kemudian sumbatkan kapas ke dalam mulut jenazah macam tu. Itu namanya ikatan pocong. Perkataan pocong asalnya daripada ikatan pocong. Dapat dekat orang Melayu, maka jadilah hantu pocong. Bandar Puchong, Bukit Puchong, Felda Puchong, semua nak dipucongkan. Kelebihan orang Melayu itulah, dia suka penjenamaan. Pisang goreng je dulu, sekarang pisang goreng cheese, nangka cheese, durian cheese, semua nak cheese kan. Penjenamaan kan. Jadi kita buat begini, ikatan pocong pada mayat, tujuannya menutup mulut dia. Itu juga adalah satu sunnah ya. Baik, kelima, tukar pakaian jenazah dengan pakaian yang bersih dan mudah ditanggal. Pakaian yang bersih yang mudah ditanggal, tukarkan ya. Sebab apa? Mayat akan mula mengeras. Ketika dia meninggal dunia, keluarkan dulu pakaian dia. Sebab bila dia dah mengeras, macam mana kita nak buka baju yang dia pakai? Kita nak tanggal baju, macam mana tangan kita? Tangan kita macam mana? Kalau nak buka baju, saya nak buka jubah ni, tangan saya macam mana? Macam ni ke atas? Ke atas kan? Tapi kalau jenazah, macam mana kita nak tangan ke atas? Kalau dia dah keras, terpaksa gunting. Maka sebelum berlakunya kekerasan ataupun mayat itu mengeras, kita pastikan ditanggal. Buka baju dia, buka seluar dia, buka underwear dia, bersihkan pampers dia. Kalau ada najis, bersihkan, ganti dengan pakaian yang bersih. Letak kain plekat ke, kain batik ke, yang penting tutup aurat dia. Kalau jenazah tu perempuan, tutup bahagian tudung dia, rambut dia juga. Jangan dibiarkan rambut dia tutup dengan kain macam tu je. Bila orang datang nak tengok, selak muka, nampak rambut dia begitu mengerbang. Dah kenapa tak tutup rambut dia? Tak apalah tok, kata dia. Arwah ni dulu pun free hair. Dia free hair, dia punya pasal. Kita dah jadi fardu kifayah, tanggungjawab kita. Kena tutup juga aurat dia. Baik. Kemudian yang keenam, kiamkan tangan dan ikat sendi-sendi jenazah. Kiamkan tangan dia. Kiamkan tangan dia supaya tangan dia tidak terbuka macam ni. Ikat. Kalau boleh ikat. Ikatan ribbon. Ni sebelum mandi kafan baru meninggal ni. Ikat. Ikatannya 3. Satu dekat tangan, yang kedua dekat lutut. Ikat kat lutut dia biar lurus. Dan yang ketiga dekat 2 hujung ibu jari dia, ibu jari kaki, supaya dia tetap tegak. Tangan, lutut dan ibu jari kaki. Kita ikat kat situ, rapatkan kedua-duanya. Jika tidak, mayat itu akan mula mengeras. Nanti saya cerita ada satu kisah tentang orang yang mati, badannya mengeras, anaknya tak boleh buat apa. Nanti kita cerita. Baik.
Ketujuh, letakkan satu benda yang sederhana berat di atas perut jenazah. Biasa orang letak apa-apa gunting ke apa ke kan. Maka kita tak kisahlah, apa-apa saja, tak semestinya gunting. Apa saja sederhana berat yang logik. Gunting, botol ni tak macam kita letak gunting kan, untuk mengelakkan perut dia mengembung. Letak batu sikit ke atas perut dia, ataupun apa-apa sajalah yang logik, yang sederhana berat. Jangan kita letak LCD projector pula, bolehlah ni zap kan. Jangan, tak sesuai dan juga sangat-sangat tak sopan ya. Baik. Dan yang ke-8, gunakan wangi-wangian untuk menutup bau jenazah. Kalau dulu orang bakar apa dia? Kemenyan, setanggi. Kita masuk rumah orang dulu, bau kemenyan lah, takut. Padahal tujuan kemenyan tu untuk mewangikan, menutup bau mayat. Sekarang orang bakar bakhor ke apa, asap-asap Arab tu kan. Kalau kita tengok rasa terlemas dengan asap ni, boleh guna kaedah lain. Gantung kat dinding. And be pure, you minute kan. Boleh juga. Sembuh sheltok ke apa ke ikutlah. Yang penting tutup badan mayat kan. Tutup bau dia ya. Letakkan semburan ke apa ke, yang penting menutup bau mayat. Okey, ada soalan setakat ni sebelum kita tangguh? Banyak lagi perkongsian saya. Ya kak? Baik, bagus soalan tu. Bilakah tempoh masa di antara meninggal sehingga mengeras? Bergantung pada situasi, keadaan mayat, cuaca dan sebagainya. Kalau mayat tu dalam keadaan panas, dia akan cepat mengeras, cepat menegang urat dia, mengeras juga lah. Jadi sebab itulah ada kes kadang-kadang kita dengar mayat bangun, dia dah baring, bangun, dia dalam kain, kita tak nampak apa berlaku, tiba-tiba lari dia dengan Tok Imam, Tok Bilal semua lari, padahal mayat tu dah mengejang, dia kejang, panas. Kalau kita bakar ikan masin, kenapa dia membongkok ini? Dia akan membongkok tu ialah proses penegangan. Maka itu adalah lumrah. Dari segi sainsnya tak ada masalah, bukan kerana dosa ke apa ke. Dan tempohnya sekitar di antara 2 hingga 5 jam. Itu standard. Dia akan mula mengeras. Betul, baru-baru meninggal, cuba kita buat. Kadang-kadang ada mayat yang meninggal di rumah, biliknya sejuk. Kadang-kadang kita tengok mayat dia lembut je. Tengok pada keadaan. Dia kejap-kejap je dah beku, darah dah beku. Tapi bila kita urut sikit, dia jadi lembut. Darah beku tu antara faktor mayat itu mengeras. Okey. Jadi proses pereputan tu bermula selepas 6 jam kematian dia. Dia akan mula mengelupas kulit dia. Pereputan. Dan setelah tempoh di antara 9 hingga 12 jam, mayatnya akan mula berminyak. Sel-sel mati ni akan berubah menjadi minyak. Itu yang dia licin dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Itulah kaedah dia. Wallahu a'lam. Soalan lain? Kalau orang bukan Islam, dia ada 2 cara kan. Satu bakar, satu simpan. Kalau yang simpan dia masih buat awetkan tu. Bagus juga soalan. Orang bukan Islam, kaedah dia di antara bakar ataupun simpan. Simpan tu pengabumian lah kan. Adakah dia perlu diawet juga? Bergantung pada keluarga dia. Kalau keluarga kata terus tanamlah, maka tidak ada diawet. Sekiranya keluarga kata saya nak simpan 3 hari untuk upacara keagamaan, maka diawet. Bergantung pada keluarga dia nak buat macam mana. Macam mana? Kalau yang terus kemudian dia sebut sebagai mandi juga. Dia akan bersihkan, dia akan pakaikan baju. Baju kita kan kafan, dia pakai baju. Bagi kepercayaan sebagian Kristian ataupun Buddha, mereka akan gunakan berapa helai pakaian. Bergantung pada berapa hari nak simpan. Nak simpan berapa hari ni? 7 hari. Maka 7 lapis pakaian dipakaikan pada dia. Sebagai dalam waktu 7 hari tu seolah-olah macam dia bertukar pakaian lah. Tapi pakaian tu masih ada pada dia. Simbolik saja. Okey, soalan lain? Ada soalan lain sebelum kita tangguh? Kakak okey? Boleh Saya cakap ni, kalau ada persoalan apa benda lah cakap ni kan tak faham saya. Ambil kursus apa? Linguistik. English Tamil. Ada sini Wah, bagus Betul, saya dulu belajar bahasa Tamil juga dengan kawan-kawan. Cakap-cakap, "Yena boleh ke?" Tahulah sikit. Orang pernah?
Kiritika. Ha? Kiritika. Kiritika. Oh, bagus nama ya. Hari boleh. Sikit-sikit boleh lah. Dulu kita peminat Hindustan. Nak cakap Hindustan tak pandai, belajar bahasa Tamil kan. Dengan kawan-kawan sekolah dulu ya. Bagus kita dalam Malaysia dalam silang budaya kita belajar. Saya minat dalam bidang-bidang pengurusan jenazah ni bukan hanya pada Muslim. Saya kaji juga dalam bidang jenazah kematian orang bukan Islam. Jadi di luar negara kita tengok kaedah dia. Di negeri-negeri faktor budaya yang berbeza. Kalau di Indonesia ada satu keadaan dia antara Muslim dan Hindu, dua tu, tapi mereka terikat dengan adat lagi kuat. Walaupun agama dia berbeza tapi adat lagi kuat. Iaitulah mayat tidak ditanam tapi diawet dan disimpan di gunung secara menegak macam mamia macam ni. Setiap tahun mereka akan turunkan mayat tu untuk upacara adat mereka, bawa keluar menari ke apa. Cubalah search pengebumian mayat di Toraja Indonesia. Kalau boleh belajar minat bahagian tu memang seronok. Saya memang plan saya nak ke sana. InsyaAllah nanti nak tengok macam mana mereka buat benda tu. Itu minat saya lah kan. Nak jadi ahli forensik tak jadi, jadilah undertaker kan. Orang alam, ada soalan lain? Tak ada, kita tangguh dulu sementara. InsyaAllah saya serahkan balik pada pengacara majlis. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Rafi bin Muzamil Rashid atas pengisian slot pertama yang padat dan penuh